Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Pada pagi ini, cikgu akan mengajar berkenaan dengan rugby sentuh. Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, sila pastikan kamu semua membuka buku teks muka surat, buku teks PJPK tingkatan 2 muka surat 46 dan menyediakan buku latihan untuk mencatat nota dan juga latihan. Okey, kita mula. Okey, pada hari ini cikgu akan sentuh berkenaan dengan permainan rugby sentuh. Okey, permainan rugby sentuh. Okey, permainan rugby sentuh ini, okey, jika ditanya kepada siapa-siapa pun, okey, rugby, apakah yang kamu faham tentang rugby? Okey, mesti ramai yang mengatakan bahawa permainan ini, okey, selalunya dimainkan oleh orang lelaki. Okey. Namun, okey, sekarang terdapat juga pemain rugby sentuh ni boleh dimainkan oleh pelajar-pelajar perempuan. Okey. Sebab apa? Permainannya tidaklah melibatkan rempuhan. Okey. Jadi dia hanya touch ataupun sentuh. Okey. Rugby sentuh melibatkan kemahiran menghantar. Okey. Menangkap, berlari, mengacah dan try. Permainan ini tidak banyak bezanya berbanding permainan rugby biasa. Hal ini demikian kerana permainan ini melibatkan sentuhan untuk mematikan pergerakan lawan. Jika pasukan penyerang disentuh, okey, saya ulang, jika pasukan penyerang disentuh sebanyak 5 kali, bola tersebut akan jatuh ke tangan pasukan bertahan. Okey. Jadi sebenarnya permainan ni tak susah mana. Okey, andai kata kita boleh melakukannya bersama-sama di padang, cikgu boleh tunjukkan caranya. Okey, namun atas kekangan pandemik COVID-19 ni, okey, kita terpaksa lah, okey, belajar begini. Okey, jadi kamu perlu tulis tajuknya rugby sentuh. Kemudian apa yang cikgu baca tadi tu, rugby sentuh melibatkan kemahiran menghantar sampailah bola tersebut akan jatuh ke tangan pasukan bertahan. Okey, semua tu kamu salin. Okey. Jadi cikgu akan terangkan. Okey, maksudnya contoh pasukan A memulakan, okey, permainan. Pasukan A akan memegang bola dan cuba menjaringkan, cuba orang kata apa, try. Okey, namun dalam proses nak try tu, okey, pasukan B telah, okey, dapat menyentuh pemain pasukan A sebanyak 5 kali. Okey. Jadi selepas 5 kali, bola tersebut terpaksa diberikan kepada pasukan B, yang mana pasukan B pula akan memulakan percubaan mereka untuk try. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok pula pada muka surat yang ke-47. Okey. Cikgu nak kamu salin gelanggang, gambar rajah gelanggang rugby sentuh tu. Okey? Okey. Gelanggang rugby sentuh ni panjangnya 70 meter, lebarnya 50 meter. Okey. Terdapat garisan tengah, selepas tu garisan 10 meter kiri dan kanan, garisan gol dan juga kawasan in goal. Okey, kawasan in goal ni adalah kawasan di mana try dilakukan. Okey. Jaraknya
kelebaran kawasan Inggol ni 5 hingga 10 meter. Okey. Namun cikgu ada pengalaman dalam bermain rugby sentuh ni semasa cikgu berada di sekolah menengah dulu. Okey. Kami menggunakan apa sejua ruang yang ada. Okey. Bermain menggunakan kasut sekolah. Okey, sebab apa? Permainan ni mudah, andai kata kita faham dia punya peraturan. Okey, kita boleh buat di mana-mana saja. Okey. Okey. Ini yang standard lah. Ini gelanggang rugby sentuh yang standard. Okey. Ini kalau ada pertandingan, beginilah dia punya ukuran. Namun kalau untuk riadah petang-petang, okey, dia tidak memerlukan orang kata apa, kawasan yang sebegini. Jadi kawasan kecil pun, okey, walaupun orang kata apa, gelanggang takraw ke, masih boleh dimainkan. Tapi janganlah 20 orang dalam gelanggang takraw. Padatlah 3 orang, okey, 4 orang boleh. Okey. Jadi antara perkara yang juga diperlukan untuk permainan rugby sentuh, okey, selain daripada gelanggang, bola lah, bola rugby dan juga kasut rugby. Okey, dia sama macam kasut bola lah. Okey. Okey. Dan sekali lagi juga cakap, bergantung kepada kawasan yang kamu main. Kalau kamu main di padang, bolehlah pakai kasut rugby. Tapi kalau kamu main dalam gelanggang futsal, tak payahlah pakai kasut macam kasut bola ni. Kamu pakailah kasut orang kata apa, Allah, kasut futsal lah. Okey ya. Okey, seterusnya, kemahiran yang perlu kamu ada untuk bermain bola rugby ni, bermain rugby sentuh ni. Yang pertama, kemahiran menghantar. Okey, ini pun kalau ada depan-depan dengan cikgu kelas, boleh cikgu ajar cara nak menghantar bola rugby. Sebab bola rugby ni, okey, kita tahu dia bukannya spera. Dia bukannya spera macam bola sepak, macam bola baling. Sebaliknya dia membujur. Okey. Macam gambar sebelah ni. Nampak? Gambar bola rugby bujur. Jadi, bagaimana nak menghantar bola kepada rakan, okey, supaya rakan senang mengambil. Okey. Jadi dia ada teknik dia. Bola rugby tu dihantar kepada rakan dan pergerakan bola tu macam peluru. Pergerakan dia tu berpusing-pusing macam peluru. Jadi itu memerlukan teknik yang cikgu ajar depan-depan. Okey. Okey, tak apa. Dalam untuk kemahiran menghantar ni, okey, yang perlu kamu salin semua yang atas tu. Okey. Dalam permainan rugby sentuh, melakukan kemahiran menghantar bertujuan agar bola mudah diterima oleh rakan sepasukan dalam keadaan sempurna dan boleh dilakukan secara berterusan. Ini dia. Kalau kita hantar bola dalam keadaan bola tu pergi kepada kawan kita, dalam keadaan yang tak cantik, kawan nak tangkap pun susah. Bila kawan nak tangkap susah, okey, permainan jadi terganggu. Pihak lawan boleh tahan kita daripada kita menyerang. Itulah. Okey. Hantaran yang betul ialah hantaran ke arah sisi atau ke belakang sahaja. Okey, ini paling penting. Dalam permainan rugby sentuh, hantaran kepada rakan sepasukan bukanlah dihantar ke hadapan ataupun sama line. Sebaliknya, hantaran dilakukan ke arah sisi ataupun ke arah belakang saja. Maksudnya, jika cikgu ada bola, cikgu sedang memegang bola, cikgu nak menghantar kepada kamu. Kamu ni rakan pasukan cikgu. Kamu tidak boleh berada di hadapan cikgu.
Sebaliknya, kamu kena berada di belakang. Cikgu perlu pas bola tersebut kepada kamu ke arah belakang dan ke arah sisi. Okey. Hantaran bola ke hadapan adalah salah. Okey, boleh fall. Fall ni bila hantar ke depan, fall. Okey. Dia sama juga macam kalau fall yang macam bilangan kita 5 kali. 5 kali kita boleh pegang bola tanpa 5 kali kalau kita touch, disentuh oleh pasukan lawan, bola tersebut kena bagi dekat pasukan lawan. Okey. Dalam keadaan ni, kalau 5 kali kita buat kesalahan, walaupun baru dia touch sekali, tapi kita dah baling bola, hantar bola kepada kawan kita ke arah depan. Dah kira macam 2. Dah ke yang kedua kita punya fall. Lagi 3 je ada peluang. Okey. Pemain berpeluang menghantar bola ke ruang kosong supaya rakan sepasukan dapat menghantar bola dengan dapat menangkap bola dengan kemas. Okey. Kalau kita nak hantar bola, dia sama macam kita main bola lah. Macam main bola sepak, kita nak passing kepada kawan kita, kita bagi dekat kawasan yang kosong. Tetapi pastikan berdekatan dengan rakan kita tu. Supaya rakan kita tu boleh menangkap. Jika tidak, dia melantun. Bola rugby ni kalau dah melantun di atas tanah, atas padang, susah kita nak tangkap. Jadi pastikan dia boleh tangkap. Okey. Kemudian kemahiran menangkap. Ini pun salin semua. Pemain perlu menguasai kemahiran menangkap dalam pelbagai situasi permainan. Okey. Tidak semestinya kamu boleh menangkap bola yang datang kepada kamu, dihantar kepada kamu dalam keadaan yang cantik saja. Kalau andai kata berlakulah kekalutan, kawan kamu passing dekat kamu bola, tapi bola tu tak datang dengan cantik, kena juga. Kamu kenalah tahu tangkap bola cantik bagaimana, tangkap bola tak cantik bagaimana. Okey, tangkapan bola yang baik dapat melancarkan pergerakan. Maksudnya tangkap tak muntah lah, tak terlepas lah, dapat terus. Kawan passing, kita tangkap, terus boleh berlari. Itu boleh melancarkan pergerakan dan memudahkan strategi pasukan dilaksanakan. Okay? Dia ada strategi permainan ni. Itu yang menarik je. Pemain perlu bijak membuat keputusan untuk membantu rakan sepasukan. Pemain hendaklah menumpukan perhatian kepada rakan sepasukan di samping mencari ruang untuk membebaskan diri daripada pihak lawan supaya bola hantaran dapat ditangkap dengan baik. Dalam permainan rugby ni, walaupun kita tak pegang bola, kita kena sentiasa memerhatikan pergerakan rakan kita yang sedang memegang bola. Dan di samping itu, kita mencari menganalisis pergerakan lawan. Okey, jika saya dapat bola, kawan saya hantar bola kepada saya, okey, saya nak pergi lari ke arah mana. Semua tu. Jadi permainan ni memerlukan fokus. Memerlukan fokus. Okey, dan sentiasa berada di belakang rakan yang bawa bola tu lah. Okey. Tu dia. Baling bola ni memang banyak. Menghantar bola, menangkap bola. Okey. Kalau kamu lihat, okey, pada muka surat 49 ni, okey, cikgu nak kamu tengok di bahagian mana gelanggang tu kawasan tempat kamu melakukan try. Okey, nampak tak pelajar yang membongkok tu? Dia nak letakkan bola di kawasan tu. Touch. Okey. Try and touch. Okey, try ni. Try and touch. Apa yang dimaksudkan dengan try? Try ialah lakuan dalam permainan rugby untuk mendapatkan mata. Try ni bukan lagi cuba-cuba. Try ni memang dah gol lah. Ataupun kalau kita buat macam dalam bola, kita menjaringkan gol. Try ni kita
Seolah-olah macam tu. Kita meletakkan bola dekat kawasan in goal. Dia bukannya percubaan lagi dah. Dia memang dah dapat mata. Melakukan try maksudnya dapat mata. Okey. Apabila try berjaya dilakukan, 5 mata akan diberikan kepada kumpulan yang membawa bola melepasi pertahanan lawan dan meletakkan bola ke kawasan in goal pihak lawan dengan tangan. Bukannya baling ke depan biar bola tu jatuh. Tak, kamu yang bawa bola, kamu kena sentuhkan bola tu di kawasan in goal pihak lawan dengan kedua-dua belah tangan kamu. Okey. Dapat 5 mata. Okey. Itu tentang target kita lah. Target main bola rugby ni buat apa? Rugby sentuh ni, kita akan bawa bola sampai kawasan in goal pihak lawan. Kita letakkan bola tersebut di kawasan tu dengan kedua-dua belah tangan kita. Ataupun sebelah pun boleh. Kemudian kemahiran mengacah. Kemahiran ini bertujuan mengelakkan diri dan menembusi benteng pasukan lawan yang paling hampir. Pemain yang melakukan kemahiran mengacah perlu menukar arah pergerakan apabila menghampiri pemain lawan dengan menggunakan pergerakan badan dan menukar langkah. Pergerakan ini dilakukan bagi mengelirukan pemain lawan. Pemain perlu bergerak ke arah ruang yang jauh daripada pihak lawan sambil meningkatkan kelajuan bagi mendapatkan kelebihan ruang untuk melakukan try. Okey, mengacah ni sama macam kalau kita main Aciligan, kita main police entry. Okey, Aciligan lah selalunya. Ataupun kabadi India, kabadi. Okey, permainan tu kan kita nak bergerak ke hadapan. Kita perlu melepasi benteng pertahanan pasukan lawan. Okey. Kita bergerak, contoh kita berlari ke kiri ke kanan, kiri kanan. Dummy. Istilah dalam rugby dummy. Okay? Kita perlu mengelak daripada disentuh. Kalau police entry, sentuh tak apa, jangan kena tangkap. Jangan kena pegang. Tapi dalam rugby sentuh ni, kalau kita kena tampar ke, kita kena sentuh ke dengan kawan kita, lawan kita, habislah, matilah step kita. Kita boleh kena sentuh berapa kali? 5. Okey. Nampak ni. Teknik lakuan mengacah kiri kanan. Lepas dah mengacah, lari sampai kawasan in goal. Kita melakukan try. Dapat 5 mata. Okey, try. Try ni dilakukan di mana? Di kawasan in goal pihak lawan. Okey, boleh dilakukan dengan tiga kaedah lah. Yang pertama, bounce try. Okey, dilakukan dengan cara sisi badan dijatuhkan bersama bola dan touchdown ke kawasan in goal. Ini bergaya lah. Ini pun bergaya. Lari. Slide. Okey, slide. Mengiring. Sisi kita jatuh. Pum, bergaya. Macam keeper tangkap bola pun ada juga kaedahnya. Okey, yang kedua, dive. Ini pun bergaya sangat. Tapi bahaya lah ni. Kalau badan besar berlubang padang tu. Ataupun boleh mendatangkan kecederaan lah. Ini selalu budak sangat suka sangat nak buat. Okey, dive dengan cara melompat ke hadapan bersama-sama bola, pegang bola, dia lompat dan touchdown dalam kawasan in goal. Dan last kali, kaedah touchdown. Kaedah ni kalau tak ada ni lah, tak ada orang kata apa, dah lah, kamu lari laju, pasukan lawan tak dapat kejar kamu dalam keadaan yang tenang nak buat try, touchdown je lah. Bawa bola ke kawasan score line ataupun in goal dengan membekokkan lutut dan merendahkan badan. Gunakan kedua-dua tangan bagi menyentuhkan bola ke kawasan in goal. Ni relax je lah. Okey. Jadi, habis. Try boleh dilakukan ni. Yang 3 kaedah ni kamu salin semua. Okey. Jadi, latihan pengukuhan
soalan satu je. Okey. Soalan satu. Apa tu, kamu tak perlulah lukis gambar. Okey. Kamu hanya buatlah gambar orang lidi tu. Kamu buat bulat. Kamu tulis nombor. Dalam ni semua pelajar yang sama. Cuma ni nak hantar bola kepada kawan dia. Kamu tentukan gambar yang mana mula dia nak hantar bola. Daripada 1 sampai ke 4. Kamu buat bulat 4 tu, kamu tulislah nombor 1 sampai 4 dalam bulatan tu. Okey. Ini saja untuk latihan kita pada hari ini. Tunggu arahan cikgu dalam grup Telegram.